Perniagaan Daulai dan juga FM Daulai adalah servis courier forwarding logistik dari Malaysia ke Indonesia. Jika anda mempunyai perniagaan, anda ingin mengambil stok di Indonesia, anda ragu-ragu, takut, Perniagaan Daulai dan juga FM Daulai tempat selamat untuk anda membeli barang, mengirim barang dan juga mengeksport segala barang asalkan bukan barang terlarang dari Malaysia ke Indonesia atau Indonesia ke Malaysia. Hubungi nombor tertera iaitu Syahmi untuk keterangan lanjut. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Syakir Fauzi. Bersempena dengan sambutan Hari Bapa, saya ingin menceritakanlah tentang seorang ayah. Okey, seorang ayah ni bernama dia Pak Hashim. Dia ada seorang isteri, Mak Siti. Kemudian dia ada 3 orang anak. 3 orang anak ni dah lama sangat tak balik kampung. Memang tak balik kampung. Jadi Pak Hashim ni kerana dia terlalu rindukan anak-anak dia, dia buat satu helah. Dia buat satu tabiat. Dia akan call anak-anak dia secara bergilir-gilir lah. Setiap minggu dia akan call, minta duit. Okey, minta duit. Jadi adalah disebabkan anak dia lama tak balik, mula dia telefon lah. Okey, anak pertama dia telefon, tolonglah kirim duit ke ayah punya duit. Tak adalah ni motor rosak ni, apa dapur pula ni pecah, tangki pecah, apa semua tu. Jadi anak pertama dia pun transferlah duit, kirimlah duit ke dia. Lepas tu selang 2 hari, anak kedua pula dia buat macam tu. Tolonglah ayah ni tak apa nak sihat ni, apa semua nak beli ni tak boleh, tak cukup duit lah, itulah apalah. Dia pun buat dia punya tabiat tu. Sampai anak dia pun transfer. Yang ketiga pun macam tu juga. Jadi dia buat benda yang sama setiap minggu. Jadi anak-anak dia ni sampailah masa bila anak-anak ni dia rasa macam something wrong. Something wrong tu sebab pelik lah, kenapa asyik minta duit kan. Dia tak tahu kita dia pun ada keluarga nak survive, nak jaga apa semua kan. Kita pun nak pakai duit. So jadi hari semakin hari, bila dah kerap sangat berlaku macam tu, anak-anak dia pun jadi berjumpa dia orang berjumpa dan dia orang discuss something wrong dengan ayah dia ni, apa patut kita buat. So dia orang discuss apa semua ni. Sebab anak-anak dia dah geram tu tak, dah banyak sangat, dah mungkin dah benda tu berlaku mungkin dalam setahun lebih. So diorang decide untuk balik kampung. Balik kampung untuk tengok apa yang jadi sebenarnya kat kampung. Okey, jadi bila nak balik kampung tu, dia pun anak-anak dia telefon lah Pak Hashim ni. Jadi dia bagi tahulah yang dia nak balik kampung. So Pak Hashim ni punya gembira, punya seronok. Besoknya tu pagi-pagi dia dah keluar, start motor, pergi beli lauk-lauk dekat pasar apa semua tu. Balik suruh Mak Siti masak untuk anak-anak dia, anak-anak cucu dia apa semua. Jadi anak dia pula on the way dah nak sampai ke kampung tu, bertemulah pula dengan Pak Samad. Pak Samad ni adalah orang-orang yang dalam kampung tu lah. Tapi nasib tak baik. Pak Samad ni orang yang selalu berdengki dan juga sakit hati dengan si Pak Hashim ni lah, ayah pada 3 orang budak tu. Jadi dia orang pun berhenti bersembang. Jadi Pak Samad ni buatlah cerita yang bukan-bukan, cerita yang tak berapa elok lah kan. Anak-anak dia pula boleh pula bertanya pada Pak Samad, Pak Samad tahu tak, ayah saya ni sejak demenjak ni banyak sangat asyik duit. Pak Samad tahu tak apa yang dia buat dengan duit tu. Jadi itu adalah point lah. So senang lah memang Pak, dah ada point tu, Pak Samad pun gunakan point tu untuk buat fitnah. Kau tahu tak ayah kau sekarang ni taik judi? 1. Kau tahu tak ayah kau sekarang ni mabuk kuat? 2. Yang ketiga, kau tahu tak ayah kau tu dah main judi, mabuk, main dadah lagi, kawan dengan mak pet kampung ni. So dekat situ anak-anak dia dah mula hot, panas. Dia dah mula membara hati dia, orang dah panas hati. Jadi dia orang pun teruskan perjalanan sampailah ke rumah dia.
Bila sampai ayah dia tengok kereta semua dah sampai apa semua, ayah dia punya gembira, turun panggil Mak Siti apa semua, nak sambut lah ni anak cucu dia apa semua. Sambut anak dia tolak. Maksudnya ayah dia nak peluk, nak salam semua, anak dia tak nak. Dia orang bertengkar dekat depan rumah tu. Jadi dia orang bertengkar. Anak-anak dia minta ayah dia untuk jelaskan apa sebenarnya dia gunakan untuk duit-duit tu apa semua tu. Kenapa? Untuk apa duit-duit tu semua? Jadi ayah dia pun kata tak ada. Ayah sebenarnya ayah rindu kat korang. Sebab tu ayah buat macam tu. Ayah harap bila ayah buat macam tu, korang akan datang balik rumah apa semua. Tapi orang selalu bagi duit je lah apa semua tu. Jadi ayah jangan nak bohong kami lah. Dia orang bertengkar lah. So anak-anak dia, kami dah tahu dah cerita daripada orang kampung. Orang kampung kata ayah sekarang ni main judi, tarik judi, minum, mabuk. Lepas tu kawan pula dengan budak-budak dadah. Ayah baik cakap betul. Mana pergi duit kami semua kan? So ayah dia pun menangis lah, kata merau, kata tak ada, betul ayah tak buat semua tu fitnah. Ayah tak buat. Kalau kamu tak percaya, ayah boleh bagi duit tu kat kamu. Ayah simpan duit tu, ayah tak guna pun. Ayah cuma berharap korang semua balik lah. Bila ayah selalu buat, bagi tahu ada masalah ini itu apa semua tu, ayah mengharapkan korang balik. Jadi pertengkaran tu berterusan sampailah kesudah anak-anak dia pun bagi tahu, macam ni lah ayah, lepas pada ni cukuplah sebulan sekali je saya akan transfer duit pada ayah. Kalau ayah telefon nak bagi tahu kata itu rosak, kereta rosak, ini pipe bocor semua tu, kami tak akan layan. Maaf ayah, kami pun perlu duit untuk jaga keluarga kami semua. Jadi ayah dia pun bersedih. Dan diorang semua balik. Tak sempat nak lepaskan rindu apa semua tu, diorang balik. Diorang tinggalkan ayah dia dengan mak dia balik. Jadi menangislah ayah dengan mak dia. Jadi sedih, terlalu sedih apa semua tu. Ayah dia pun terpaksa terimalah benda tu kan. Jadi diorang pergi. Tak dapat nak lepas spend time dengan cucu semua. Okey. Selang 2-3 minggu mak dia telefon pada tiga beradik ni lah, bagi tahu yang ayah dia orang ni sakit. Benda ni betul, sakit betul. Tapi anak-anak dia semua dah anggap benda tu macam helah ayah dia, petrik ayah dia apa semua, dia orang tak nak layan. Dia orang tak pedulikan. So akhirnya terlalu rindukan anak dia, ayah dia pun dah tak boleh nak tahan rindu, dah kecewa dengan apa yang jadi. Dia tak dapat nak selamat daripada fitnah yang dah hasut anak-anak dia tu. Jadi ayah dia pun sakit, makin hari makin sakit dan meninggal. Ayah dia meninggal dunia. Okey. Selepas ayah dia meninggal dunia, yes, of course anak-anak dia akan balik. Okey. Waktu anak-anak dia balik, everything macam biasalah, sebab diorang semua rasa macam diorang sedih, tapi diorang rasa macam bersyukur juga sebab tak ada lagi ayah dia nak minta duit kat diorang apa semua tu. So diorang rasa selamat sikit lah. Okey. So jadi bila selepas pada dah selesai semua tu, dah selesai urusan jenazah, jadi diorang pun duduk bincang tentang mak dia pula. So diorang nak bawa mak dia, siapa nak tinggal dengan mak dia apa semua tu. Okey. Kemudian bila selang 1-2 hari tu, adalah seorang lelaki datang jumpa dengan keluarga dia. Dia bagi tahu yang dia tu sebenarnya anak pada sepupu Pak Hashim ni. Okey. Anak pada sepupu Pak Hashim ni yang duduk di luar negara. Okey. So dia datang, dia nak serahkan amanah Pak Hashim ni pada keluarga Pak Hashim lah. Jadi diorang semua bila lah, apa benda amanah apa ni, tak faham. Diorang tak faham. Okey. Jadi dia pun tunjukkan dokumen apa semua tu kepada anak-anak dia apa semualah. Apa yang paling mengejutkan adalah semenjak ayah dia buat trik, buat perangai dengan minta duit tu apa semua tu, okey, duit yang ayah dia terima daripada anak-anak dia semua tu, yang setiap minggu dia minta tu apa semua, dia labur kepada anak saudara dia. Anak saudara dia ni, kira anak sepupu dia ni, yang bernama Man. Okey, nama dia Man. Man ni dia duduk luar negara. Jadi dia balik sebab dia dah tahu Pak Hashim dah meninggal. So dia balik. Dia balik untuk, walaupun tak sempat nak tengok jenazah pun, tapi dia balik sebab dia nak bagi amanah. Jadi Man ni tunjukkan semua benda, dokumen apa yang Pak Hashim ni dah buat dengan dia apa semua. Pak Hashim ni dah invest berapa banyak dengan dia apa semua tu, okey, sebagai pelaburan. Dan yang paling terkejutnya adalah
Pak Hashim tu, duit tu sebenarnya dah lama dah, maksudnya dia dah capai tahap matang dia tau. Tahap matang dia tu, so tahap matang dia tu maksudnya kira lebih kurang benda ni dia berlaku 2-3 tahun lah. Okay? Contoh dia dah invest tu dah lama lah, mungkin makan masa berapa tahun lah dengan jumlah yang banyak. Selepas pada Man tu tunjuk semua dokumen-dokumen tu pada anak-anak dia, anak-anak Pak Hashim tu apa semua. So diorang dah nampak tau yang duit-duit yang diorang bagi pada ayah dia tu apa semua tu, ayah dia pula jenis macam minta, bukan minta sikit-sikit tau. Jadi minta 1,000 nak, 2-3 hari lagi minta lagi 1,000 nak. Jadi banyak, jumlah tu banyak tau. So dia minta secara bergilir-gilir. Anak pertama, lepas tu esok lusa anak kedua, lepas tu yang ni anak ketiga. Jadi benda tu banyak lah ni. Benda tu banyak. Jadi duit-duit tu semua dia invest pada si Man ni. Jadi Man ni lah yang datang, and then Man ni tunjukkan dokumen apa semua tu. So duit ni sebenarnya dia punya nilai matang dia dah boleh, patutnya investment ni dia dah boleh keluarkan dah. Itu bernilai 500,000. 500,000 investment tu dia dah dapat 500,000 lah. Sepatutnya Pak Hashim tu dah boleh keluarkan duit tu pada tahun lepas, sebab yelah dah matang, tarikh matang dia kan. Tetapi Pak Hashim ni tak nak. Pak Hashim ni suruh teruskan dengan investment ni, dan dia terus letak nama anak-anak dia, isteri dan anak-anak dia sebagai pewaris untuk semua duit-duit investment tu. Okay. Jadi apabila anak-anak dia dah tahu, inilah saat dia, waktu inilah kesedihan dia berlaku. Kalau korang macam mana korang rasa bila korang dah dapat tahu sebenarnya ayah korang tu sanggup hidup susah, sanggup hidup miskin dekat kampung, dekat kampung lah yang orang kata low class punya tempat lah contoh, okay? Sedangkan dia boleh kaya, dia boleh jadi lebih kaya daripada korang. Dia boleh jadi jutawan. Dengan 500,000 tu dia dah ada dah. Dia dah boleh buat macam-macam benda. Kalau kata dia nak tamak, dia boleh gunakan duit tu dan mulakan hidup baru sebagai seorang yang kaya raya. Okay? Tetapi betapa sayangnya ayah dia ni kepada anak-anak dia dan juga keluarga dia lah. Dia tak ambil 1 sen pun duit tu, dan dia berwariskan kepada anak-anak dia 3 orang tu dan juga isteri dia. So korang boleh fikir macam mana kau nak minta ampun dengan seorang ayah yang kau dah buat macam tu. Kau fitnah, orang fitnah ayah kau dan kau sokong, kau anggap macam tu. Dan sekarang ni apa yang kau fitnah tu semuanya tak betul, semuanya kesalahan, salah anggap. Dan sekarang ni ayah kau dalam kubur, kau dah tak boleh buat apa-apa. Kalau dia masih hidup, kau boleh pergi minta maaf, kau boleh ulang balik masa kau datang, kau boleh ulang balik, kau boleh minta ampun, dan kau boleh spend time dengan ayah kau tu. Tapi sekarang semuanya dah terlambat. Pak Hashim tu dalam kubur, dah jadi jenazah. Jadi pengorbanan seorang ayah memang cukup besar. Kita tak mampu nak balas. Walaupun kita ada harta sebesar bumi ni pun, kita tak mampu nak balas. Tanpa mereka kita tak ada. So di situlah kesedaran untuk anak-anak dia yang betul-betul menyesal dengan apa yang dia buat, apa semua tu. Percayakan kata-kata orang tanpa siasat apa semua, dia dah hilang momen berharga sebelum ayah dia pergi. Andai kata kalau anak-anak dia tak dengar fitnah tu dan spend time sama-sama, dan juga tak timbulkan rasa hati tu syak wasangka yang tentang pasal ayah dia. Kalau dia andai kata semua tu dia tak buat lah, anak-anak dia tak fikir pasal kenapa dia minta duit, dan tak fikir pasal apa yang orang fitnah ayah dia tu, dia dah boleh dapat momen berharga bersama ayah dia. Ayah dia pun akan dapat momen berharga dengan cucu-cucu anak dia sebelum dia pejam mata. Tapi semuanya dah terlambat. Dah tak ada kesempatan untuk saat terakhir. Jadi itulah yang aku nak ceritakan. Aku sorry, tapi ini adalah cerita yang aku nak share
Sebab cerita ni lah yang aku, untuk pertama kalinya aku tulis cerita, aku tulis macam karangan. Dan pertama kalinya bapak aku baca, bapak aku menangis dengan cerita ni. Cerita ni sedih. Aku tulis pun dalam keadaan menangis. Cuma aku belum ada pelakon-pelakon untuk buat cerita ni jadikan satu drama. InsyaAllah mungkin akan datang. Jadi thanks semua, like, share, komen, support. Dan akhir kata dari saya, Syakir Fauzi, selamat Hari Bapa Sedunia. Terima kasih.